Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 29. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, apabila engkau faham ini, maka hendaklah kita takdirkan ini dalil atas masalah wujud Allah Ta'ala, iaitu seperti berikut. Wujud dan adam adalah sama. Tidak mungkin wujud sesuatu dengan ketiadaan yang memberatkan sebelah wujud. Begitu juga tidak mungkin berubah benda yang telah ada kepada tidak ada dengan ketiadaan yang mentiadakan dia. Di antara kedua-duanya itu adalah sama. Bahkan tidak ada itu ialah asal bagi sekalian benda yang telah ada. Bahkan dakwaan benda yang sebelumnya tidak ada kemudian ada adalah sukar dan susah dipercayai adanya dengan ketiadaan wujud yang mengadakannya. Bahkan sesuatu benda yang tidak ada dengan ketiadaan wujud yang mengada itu adalah dakwaan yang mesti berdasarkan kepada dalil yang kuat. Tetapi akan ternyata setelah dikaji bahawa tidak ada itu adalah asal bagi sekalian makhluk. Tidak ada itulah terlebih berat dan kuat, dan ialah dakwaan yang terbukti dengan sekuat-kuat dalil bahawa benda itu asalnya tidak ada dengan zahir pandangan kita, seperti anak Zaid yang belum ada. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kelangsungan nikmat hayat kepada kita. Yang kita hidup ni Allah lah yang bagi hidup. Bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan oksigen menghidupkan kita. Perbuatan boleh menghidup dan memati ini hanya Allah Ta'ala. Yang kita hidup, kita ni asal mayat, tetapi Allah lah yang menghidupkan kita, sebab tu kita hidup. Alhamdulillah. Syukur kita lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita dan membangkitkan kita pada masa yang menyebabkan kita jadi sebahagian daripada umat Nabi SAW, dan kita jadi umat Nabi SAW ni dengan percuma dan begitu mudah, dengan faktor keturunan yang bila mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Dan Islam yang kita perolehi, iman yang kita perolehi ini secara percuma, yang dipanggil iman taslim. Macam mana pun syukur kita di atas nikmat itu, alhamdulillah. Syukur juga Allah Ta'ala jadikan kita pula dalam masa yang sama diberikan kita satu keupayaan, satu kehendak, satu kesedaran untuk boleh taat, patuh pada perintah dia dan meninggalkan larangannya. Dan diberikan pula satu keinginan untuk berada dalam majlis ilmu, haluba dengan ilmu, cintakan ilmu, bahkan bersungguh-sungguh pula untuk terus nak belajar dan belajar dan belajar dan ambil faham, khasnya dalam bab akidah, dalam bab ketuhanan, supaya makin kita faham Allah Ta'ala, makin kita faham makhluk siapa Allah Ta'ala ni siapa, yang dengan itu dapat menyebabkan kita makin nak mengenal Allah Ta'ala, makin nak menuju Allah Ta'ala, dan makin nak kita tinggalkan makhluk ini supaya tidak ada langsung keberhajatan hati kita kepada dia. Alhamdulillah. Syukur juga Allah Ta'ala berikan keupayaan pada malam ni untuk boleh kita solat maghrib berjemaah, dan Alhamdulillah diberikan keizinan dan kelapangan masa kepada kita untuk kita boleh berada dalam satu majlis ilmu, insyaAllah meneruskan bacaan daripada kitab Khulasah
sifat 20 ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, apabila engkau faham ini, maka hendaklah kita takdirkan ini dalil atas masalah wujud Allah Ta'ala. Kata sekalian, apa yang kita nak sambung ni masih membicarakan kaedah akal yang pertama, yang pengarang kita disenaraikan hari itu ada 4 perkara yang kita baru bicara ni, baru kaedah yang pertama yang istilah Arabnya dipanggil butlanu rujhani biduni murajjihin. Itu bahasa Arab dia, yang dia nak mendalilkan dasar kita bicara adalah nak bicara wujud Allah Ta'ala. Bila wujud Allah Ta'ala nanti kita akan faham selanjutnya adalah wujud zat Allah Ta'ala, wujud sifat Allah Ta'ala, wujud af'al Allah Ta'ala, wujud milik Allah Ta'ala, semua adalah hak dia. Yang apa yang dia nak kemukakan ni adalah satu kaedah berfikir, satu keupayaan merenung dan menyusun kaedah untuk tertibkan cara dan kaifiat menggunakan akal untuk menunjukkan bahawasanya memang sabit Allah Ta'ala wujud, dan wujud tu maksudnya wujud zat dia, wujud sifat dia, wujud perbuatan dia, dan wujud milik dia. Yang antara yang disebut lepas dengan istilah butlan rujhani biduni murajjihin itu adalah, kalau dengan bahasa kita, dalil ke Allah Ta'ala ni mudah aja, iaitulah apa yang ada sekeliling kita ni, kemungkinan yang ada cuma 2, ada tiada, ada tiada, 2 benda besar seluruh hidup kita. Ada tiada ni orang kata dasar yang paling asas. Kalau kita syarahkan ada tiada ni, hidup mati, siang malam, lelaki perempuan, kaya miskin, jahil alim, rakyat pemimpin, apa saja dengan apa saja. Bila ada 2 keadaannya, khasnya bila 2 perkara yang bila jadi yang pertama, dia takkan jadi yang kedua, jadi yang kedua takkan jadi yang pertama. Bila ada 2 keberangkalian yang begini, tak dapat tidak mesti ada yang memberatkan untuk menjadi salah satu daripada 2 pihak yang berlawanan. Satu dasar yang dibawa berfikir adalah ada dan tiada. Kita ada tak? Dulu tak ada, betul tak? Mesti ada yang mengada, dan akan tak ada, betul tak? Mesti ada yang meniada, mesti ada. Kalau boleh berlaku daripada tak ada kepada ada kepada tiada, tanpa ada yang memberatkan mengada ataupun meniada, perkara yang tak boleh diterima dengan akal sama sekali. Impossible. Siapa kata boleh, memang bengong gila ni tuan, bodoh oleh lembu. Sikitlah dengan bahasa kasar awal-awal ni tuan. Maaf pasal orang hulu dia kasar sikit. Belah hulu ni. Baik. Jadi yang tu kalau ikut dasar yang dia nak bicara tentang kaedah berfikir. Tentu kita ni sekarang kita ada kat sini je tak? Bila ada kat sini, taklah di sana. Sana tu mana? Yang bukan kat sini ya. Boleh faham? Sekarang kita ada jam pukul apa? 8.17. Kita taklah 8.19, 8.20. Betul? Setiap tempat, masa, nisbah wujud kita, sifat kita sekarang, apa sifat yang ada pada kita? Mudah kan yang ulama bagi kita fikir, kita hidup tak sekarang? Tak mati. Sekarang kita tahu tak nama kita? Nombor isi ingat tak? Bahasa mudahnya, ada ilmu orang Ta'ala bagi, ada keupayaan berfikir, mengingat, ada memorize. Jadi tak pelupa. Betul? Lupa dan mengingat. Mesti ada yang mengingatkan kita dan melupakan kita. Otak kita bagi kita ingat je. Ada orang ada otak lembu pun ada otak. Tak cari tunggu korban nanti. Ada orang makan otak lembu, otak kambing, ada otak, tapi otak dia tak boleh memorize. Otak kita boleh ingat, otak bagi ingat. Mana silap mata kita sekarang boleh melihat tak? Dia boleh melihat, boleh tak melihat tau.
siapa bagi melihat? Mata bagi melihat. Mesti ada yang bagi melihat, mesti ada yang bagi mendengar, mesti ada yang bagi faham, mesti ada yang bagi proses, mesti ada yang bagi kita keupayaan untuk boleh duduk majlis, mesti ada yang bagi kita kehendak nak duduk majlis. Betul tak? Kita bagi keupayaan kat kita, mesti ada je tak? Tu siapa bagi keupayaan ni? Alhamdulillah, kita dah dapat satu iman taslim, istilahnya sebut ulama. Maksudnya kita beranak-beranak, kita dah kenal Allah Ta'ala, yang kita mengiktiraf dia. Cuba apa yang kita duk belajar ni hadirin sekalian, nak mendetailkan lagi, sehingga kita kenal sekenal-kenalnya pada Allah Ta'ala. Kenal tu tak mana? Tu yang kenal diri kita khasnya, dan kenal siapa yang keliling kita. Siapa keliling kita ni? Umumnya makhluk lah. Pasal dua hakikat yang ada hadirin sekalian, dua je apa dia? Hakikat Allah, hakikat kita. Boleh faham? Hakikat kita adalah makhluk, hakikat Allah adalah ilah. Dua je, dia takkan jadi yang lain. Makhluk boleh buat sesuatu tak pada diri dia untuk nisbah mengada, meniada, melihat, mendengar, ada kederat, ada upaya membesar, ada kehendak. Kita boleh produce diri kita sendiri. Sebab tu siapa yang produce kita? Ilah, bukan makhluk. Makhluk tu siapa? Kita bukan. Makanan bukan. Minuman bukan. Ubat bukan. Bukan siang, malam, putaran alam, bukan. Makhluk tidak boleh memberi bekas tu. Makhluk tak boleh memberi mudarat dan manfaat. Setiap yang berlaku ni, tambah dua benda yang opposite ni, kalau atas nisbah kita dah berfikirnya, asalnya mesti ada yang memberatkan salah satu. Macam kalau saya buat misal ni, saya tu bercakap, tuan-tuan tak mendengar. Saya boleh jadi keberangkaliannya bercakap ataupun bisu. Tuan-tuan ada keberangkalian pekak ataupun mendengar. Mesti ada yang bagi kita dengar, tidak? Jangan tak tahu sekarang ni sedang berlaku proses yang sentiasa berterusan. Allah Ta'ala sedang memberikan saya keupayaan bercakap. Allah Ta'ala sedang memberikan keupayaan kat tuan-tuan sentiasa mendengar. Masih yang sama tuan-tuan, seluruh alam ni mesti ada yang mengurus dan mentadbirkan dia supaya kalau tengok jauh alam tu kok payah kan, kita melihat azam ada yang memberikan kita kuasa untuk melihat. Kita ada kehendak sangat dengar, ada yang sedang menjadikan kehendak kat kita. Ada yang kita ada kekuatan tak sekarang, ada upaya tak, ada yang sedang memberikan keupayaan kepada kita berterusan sampai satu saat yang dia tak bagi. Mesti ada tak yang istilahnya yang murajih, yang memberatkan nisbah mengada dan meniada, betul tak? Yang kita dalam ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi keupayaan tu. Ada tak yang sekarang ni tak ada kehendak nak main masjid? Ada, lambat-lambat lagi ramai daripada hak dalam ni. Yang tak sembahyang lagi pun ada tak? Yang tak ada kehendak sembahyang pun ada ke tak? Mesti ada yang memberatkan, mesti ada yang memutuskan, mesti ada yang menentukan, mesti ada istilah mengijad ataupun idam, yang mengada dan meniada mesti ada. Dan kita dah jawab awal lagi keputusan dia. Siapa yang buat semua tu? Allah. Alhamdulillah. Jadi yang ni dia nak kata, apabila kau faham ni, ni kita belajar dah itu. Yang ni sekadar untuk set induksi. Mengingatkan balik pelajaran yang dah belajar. Kalau kau faham ni kata dia, maka hendaklah kita takdirkan ini dalil ni lah yang disebut dengan kaedah. Kalau kata ada rujhani, ar-rujhanu biduni murajihin, berat sebelah daripada dua keberangkalian ni, tiba-tiba berat salah satu. Umum kita dah sebut ni ada dan tiada, kan dia sama berat ada dan tiada. Dia tengok ada ataupun tiada, tapi tak ada yang memberat dan menentu dan memutuskan sesuatu. Mungkin tak macam tu? Tak mungkin. Mana mungkin kita akan sejuk kalau tak ada alat bagi sejuk? Mana mungkin. Kalau kita panas, mana mungkin kita panas kalau tak ada sesuatu menyebabkan kita panas? Tak mungkin. Orang gila saja akan faham itu. Pasal apa sebut orang gila ni? Pasal orang gila tak ada keupayaan berfikir. Kita ada tak? Alhamdulillah, kita berfikir pula betul, memahamkan kita kepada bab ni untuk kita kenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik,
Jadi kita kena takdir macam ni atas masalah wujud Allah Ta'ala. Memang kita nak bicara ni, bicara ke wujud Allah Ta'ala lah. Pasal kita berbicara selalu dalam bab ni, kita selalu fikir bab sebab. Kita sidai baju, tengok baju duduk jatuh bawah. Apa faham? Mesti ada yang bagi jatuh. Yang ni kita dah lama faham, tak payah. Betul? Pakai handset, bateri penuh 100% ni. Esok, tak ada bateri. Awak mesti ada sesuatu lah. Mesti ada orang pakai, mesti ada orang tengok kita punya handset, ponggah, buka line. Kita tengok ada duit banyak, buka-buka dah habis data. Apa faham? Mesti ada sesuatu, betul tak, yang menyebabkan kita punya data dah habis. Yang ni saya tak payah sembah. Kita tak payah sembah mak tu siapa? Kita dah faham lama dah. Tak pula dengan itu kita boleh kenal Allah Ta'ala. Kita nak bawa ni ke Allah Ta'ala. So kita belajar tauhid ni pun untuk kita boleh rasa ke Allah Ta'ala, cam ke Allah Ta'ala. Dengan kaifiat berfikir ni, ada kita sebut dulu ulul albab, yang ada Allah Ta'ala isyarat dalam Quran. Kita nak jadi ni ulil nuha, tu istilah Quran juga. Ulil nuha maksudnya orang yang punya akal. Dan akal yang kita gunakan pula kaifiat berfikir yang betul, tepat, memang menepati saranan Quran, saranan hadis. Dan bukan saja menepati nisbah saranan dari segi berfikir, tapi keputusan berfikir itu betul, tepat macam mana kehendak Al-Quran dan hadis. Satu kita baca kitab macam ni kan, seumpama macam ni, beruntung tak? Apa dia? Apa yang untungnya? Semua rumusan Quran hadis didatangkan dalam bentuk ayat, siap dah dalam ilmu tauhid. Baca, dengar, hadam dengan dia. Kalau sendiri cari macam senang tak? Mau cirit kan, sikit dengan bahasa cirit tu maksudnya apa? Susah, di luar kemampuan kita. Satu tuan, semua ilmu khas ni kita sebut ni ilmu tauhid, dialah satu ilmu yang asalnya memang ambil pada Quran hadis, tapi setelah melalui proses yang sekalian lama sedap pada zaman sahabat, satu generasi ke satu generasi, ulama kita semakin memudahkan cara untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala. Lagi belakang lagi mudah dan simple. Dengan masa yang pendek saja kita boleh kenal Allah Ta'ala. Pula tu kenal sekenal-kenalnya. Cuma atas kita je, nak bersungguh tak bersungguh, mujahadah tak mujahadah. Kalau ada tugasan diberi, buat kerja tak buat kerja, itu je. Jadi apa nak sebut tuan, ni yang dia nak kata, semua permasalahan nisbah berfikir macam ni, kita nak bicara ni masalah wujud Allah Ta'ala. Pasal inilah bab yang sepatutnya kita kena faham. Dan bila faham tuan sekalian, kena faham satu perkara lagi macam ni. Apa dia? Tauhid ni, kita kenal Allah Ta'ala ni bukan saja kenal dengan ilmu, kita iktiraf sekali, tidak. Bahkan sentiasa kena rasa dalam hati 24 jam. Yang inilah kalau istilah ulama, yang inilah baru dipanggil iman tasdiq. Inilah iman tasdiq. Kalau iman yang saya sebut tadi, ada istilah ulama sebut dengan iman taklid, ataupun bahasa lain iman taslim. Apa dia iman taklid ni? Iman yang dapat warisan. Iman taslim tu satu istilah lagi. Apa iman taslim ni? Iman dapat peri tanpa ada usaha. Memang kita akan tanya, siapa buat semua tu? Siapa yang bagi kita hidup? Siapa yang bagi kita nampak? Okey, memang dapat lah. Sikit soal, dah cukup belum? Tuan-tuan rasa dah cukup? Pasal apa belum? Jawab. Tak belajar? Ni tu, dah pandai lah ni. Dah kenal Allah Ta'ala lah. Dan tak jawab pun berhala, tokong, tak pun. Duk kata Allah je. Dah cukup ke belum? Apa yang belum? Belum cukup. Entah mana yang tak cukup. Apa yang nak bagi cukup? Sentiasa tu, ya. Sentiasa tu. Pula tu kalau kita cukup pun kat sini saja, tapi belum di sini. Kalau katalah kita jawab Allah, memang Allah, tapi adakah hati kita sentiasa merasai dia? Dan kita sentiasa sedar ke dia, mengiktiraf ke dia. Satu istilah Arab, isbat ke dia. Kita tak isbat kepada hal lain. Istilah isbat ni maksudnya kita tak feel, melainkan hanya ke dia. Tak ada feel pada mahasiswa Allah.
Bahasa kita apa? Tak ada hati ke makhluk. Nak kata misal kita lapar, siapa ingin kita kenyang? Okey, mulut jawab. Otak fikir apa? Makan. Hati pun ingat apa? Belum cukup. Belum cukup. Pasal apa? Yang ni yang belum cukup je apa? Bila kita dah makan, ingat Allah ke ingat makan? Okey, nanti bila kita rasa kuat kat makan sebab makan ke sebab Allah lagi kuat? Jangan elok. Sebab makan. Jadi ada syirik lagi tak? Ada syirik lagi. Cuma syirik ni bukan syirik jadi kafir murtad macam orang sembah berhala tu, tak. Inilah syirik yang disebut dalam Quran, antaranya wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Begitu juga syirik yang ada hadis Nabi SAW yang dia pengingat yang kita jaga-jaga, ada ittaqu sab'a mubiqat, ada 7 dosa-dosa besar yang boleh merosakkan amalan dia. Antara yang wasiat Luqmanul Hakim ni kata apa? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim kata kepada anak dia, dia dalam keadaan menasihat pada anak dia, dan nasihat besar sekali kepada dia, la tusyrik billah, jangan kamu syirik dengan Allah Ta'ala. Nasihat syirik ni sembah berhala ke? Bukan. Bukan. Pasal memang tak sembah berhala, kan? Jangan kata anak Luqmanul Hakim, kita pun tak sembah berhala. Boleh faham? Untuk apa maksud syirik itu? Syirik itu adalah yang bukan berhala ni. Yang bahasa lain apa? Ma siwallah, selain pada Allah Ta'ala ni. Satu ulama-ulama tauhid dan nanya, apatah lagi ulama sufi kita, ulama tasawuf kita, dia membahasakan apa? Ma siwallah, makhluk ni adalah berhala sekaliannya. Jadi kalau kata la tusyrik billah ni, jangan syirik ke Allah Ta'ala ni, maksudnya apa? Jangan hati kita ada feel untuk meniada satu, ini khas tajuk kita. Dan bahkan seluruh apa yang berlaku pada kita, jangan ada sedikit pun rasa di hati yang muasir, yang memberi bekas, atau kita sebut istilah sini yang murajih, yang memberatkan. Nisbah kenyang tak kenyang, dapat tak dapat, lapar tak lapar, lapar ataupun kenyang, apa bila sihat ataupun sakit, faham ke tak faham, ngantuk ke tak ngantuk, atau seumpama tu, semua tu, supaya jangan hati kita ni berasa kepada berhala. Itu orang yang sembah berhala satu hal. Kalau disembah kita, jangan berasa kepada ma siwallah. Jangan hati kita rasa kepada selain Allah Ta'ala. Kalau kita rasa kepada selain pada Allah Ta'ala, maksudnya kita masih syirik. Itulah maksud wasiat Luqmanul Hakim pada anak dia, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Inna syirka la zulmun. Syirik ni adalah satu dosa, kesalahan yang besar. Syirik jadi murtad tu, itu memang besar gilanya, mati memang tak masuk syurga selama-lamanya. Syirik kita ni, yang inilah sebut ulama syirik khafi. Syirik orang beriman, syirik orang yang memang mengasah Allah Ta'ala dan sembah memang sembah ke Allah Ta'ala, tapi hati ni kita tak rasa ke Allah, tapi kita rasa kepada ma siwallah. Maksudnya kita syirik ni. Dan Quran mengisyaratkan di situ, dia kata syirik ni adalah zalim yang besar. Zalim ni tahu tak? Apa zalim? Kalau tarikh ulama, zalim ni ialah wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Jadi sepatutnya yang murajih, maksudnya yang memberatkan, yang muassir, yang beri bekas, yang ijad ataupun i'dam, mengada dan meniada ni siapa? Allah. Tapi kita dalam hati macam mana? Feel kepada selain pada Allah Ta'ala. Salah tak? Salah apa? Salah rasa tu. Rasa tu salah. Masih zalim tak? Zalim apa tu? Zalim dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ada motor, tuan-tuan, tiba-tiba orang buat lari, tak usah motor lah, selipar kita balik lagi kalau tak ada, marah tak?
Pasal apa? Zolim ambil harta orang dia. Yang ni hak Allah ni. Hak dia sepatutnya kita letakkan dia sebagai ilah, la ilaha illallah. Memberi bekas, mengada, meniada, memberi manfaat, memberi mudarat. Tak ada melainkan illallah, Allah saja. Habis-habis kita bagi hak lain kepada Allah Ta'ala. Bagi tu tahu mana? Hati, perasaan, etikad, rasa kita kepada selain Allah Ta'ala. Syirik tak nama dia? Syirik. Dan itulah maksud Rasulullah kata ittaqu sab'a mubiqat. Rasulullah wasiat ni kat sahabat dia. Sahabat mana ada sebah bahala lah tuan-tuan, semua beriman dah. Dia kata jaga-jagalah kamu, peliharalah sab'a mubiqat. Ada 7 perkara yang membinasakan. Antara yang disebut awal-awal sekali, apa dia? Asyirku billah. Pertama adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Apa maksud syirik billah ni? Ada rasa dalam hati kita yang memberi bekas, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kita rasa hati, feel kita kepada ma siwallah, itu namanya syirik. Jadi salah lagi. Jadi kita belajar ni, nak belajar untuk apa? Belajar untuk bukan dapat iman Islam yang taslim, yang taklid, yang hanya warisan, tapi nak dapat iman tahqiq. Kalau tak sebelum tahqiq buat atas istilah ulama, nak dapatkan iman tasdiq. Itu istilah juga. Pasal ada ulama kita meletakkan martabat iman ni, ada iman, kalau sebut atas iman pertama ni iman taklid, yang ni yang kita dah dapat awal-awal, beranak-beranak dapat lah kan. Kita nak usaha sekarang iman apa? Iman tasdiq. Iman tasdiq ni mana? Iman yang dalam hati, bukan di mulut. Kalau iman di mulut ni mak rempit pun dapat kan. Mak rempit nak sembah berhala tak? Tak. Kalau suruh sembah berhala bagi 1000 dia nak agak-agak. Tak nak punya. Sama tak dengan kita? Tuan-tuan nak sembah berhala tak? Okey, sama lah kita dengan dia. Tapi dia nak main semayang tak? Tu dia tak mau. Apatah lagi nak rasa ke Allah Ta'ala, macam mana? Memang tak ada. Jangan kata dia tak ada, kita pun tak ada juga. Kita pun masih tak ada, betul tak? Boleh tak? Kenal lah diri kita. Kita pun tak feel ke Allah Ta'ala, betul tak? Macam mana nak dapat feel ni? Dia kena satu proses ilmu, antaranya proses ilmu. Dengan ilmu ni nanti akan dapat ilmu yakin. Dan dengan ilmu ni pun saja tak cukup kan? Maksud ilmu ni tak sampai bawa ke hati. Ilmu ni atas sebut ulama, ilmu ni ghairun nafi'. Ilmu ni tak bermanfaat. Ilmu ni tak bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni lah ilmu dengan sebab kita belajar, kita faham. Antaranya macam ni, makin kita kenal Allah Ta'ala, makin hati kita dapat rasa Allah Ta'ala. Hati makin rasa, makin kenal, makin faham, makin bertambah keupayaan untuk boleh rasa ke Allah Ta'ala. Baru ilmu tu bermanfaat. Kalau tidak, ilmu tu ghairun nafi'. Dia ilmu jadi macam ular, dapat dia patuk orang. tuduh orang. Kalau ilmu bermanfaat ni macam mana? Khas kita belajar tauhid ni macam mana? Kita tak tuduh orang, bahkan kita suluh diri kita sendiri, bahkan kita nak develop, nak bina diri kita supaya hati kita ni boleh feel, rasa ke Allah Ta'ala. Kita rasa kat dia. Kita rancang sesuatu, kita dapat rasa. Semua ni Allah yang beri keupayaan pada aku untuk rancang. Buat tu tepat macam mana kita bagi. Katalah kita nak sampai satu tempat ni pukul 5, tepat pukul 5. Allah, kita rancang, dia bagi tepat. Kita nak rancang, macam saya nak main sini, saya sebut ni perjalanan saya kan. Saya rancang dia pukul 5, betul-betul pukul 5 sampai tempat. Saya kampung apa ni, Taman saya sebelum sini ni, saya asalnya daripada Lenggong, lajak pergi ke Taman Sungai Manik. Sampai ada urusan sikit untuk sampai ni. Tengok boleh sampai ke ni. Minta ya Allah pergi sampaikan aku, ya Allah. Sampai. Main lambat sikit lah ini, selalu saya asal saya sampai lah. Sampai. Siapa pergi sampai? Nak bagi feel ke Allah Ta'ala tu kan. Susah kan. Saya tak kata tuan-tuan lah, saya sebut saya lah ni. Kita duduk saat muhasabah sikit. Duk rasa ke aku punya. Aku drive laju ke tadi? Pay tuan, syirik dah. Nak sebut apa? Bila kita belajar ni, makin hati kita makin sensitif kan. Dia makin
tak senang duduk kan? Pasal apa? Hati kita ni duk berasa selain pada Allah Ta'ala, berasa selain pada Allah Ta'ala. Jadi bila berasa selain pada Allah Ta'ala, kena faham dengan konteks saya sebut ayat Quran dan hadis tadi. Maksudnya kita ni masih syirik lah kita, syirik kan. Tu cuma faham sekali lagi ya, bukan syirik kita syirik sebab pahala, sebab tokong tu, tak. Yang ni lah dipanggil syirik khafi, syirik yang ada pada orang beriman, yang iman taslim ataupun iman taklidi macam kita ni, iman warisan ni, iman muka sekupang ni, bohbilah bahasa gitu. Iman yang kita tak belajar dengan disiplin ilmu elok, iman yang kita dapat dengan tanpa apa sebarang mujahadah. Iman ni kita dah memang ada, kita nak tingkatkan ni. Yang ni dia kena mujahadah. Antaranya ilmu kena duduk, lepas tu dah dapat nanti kena ada tugasan. Tugasannya apa? Atas ulama-ulama sebut dulu, la ilaha illallah, hadirkan. Atas kita bicara sini, la murajjih illallah, tidak adalah yang memberatkan, maksudnya yang membuat keputusan, yang menentukan ada tiada, hidup mati, nampak tak nampak, dengar tak dengar, faham tak faham, tak ada yang boleh buat macam tu. Illallah, 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 Allah saja. Dan kena latih. Tuan-tuan tak latih, tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan boleh faham saja. Waktu bulan depan lah pula duduk majlis, puangguk lah. Pasal apa? Tuan-tuan tak latih. Tak latih, tak buat kerja kalau boleh tak? Macam saya ajar ilmu silat kan tuan, tangkis bukan payah ni lah. Contoh lah kan, kalau bulan depan saya tumbuk, tuan-tuan boleh tangkis tak? Boleh? Saya berani buat muka ni. Kenapa? Kalau silat tak latih tak boleh tuan. Tauhid boleh tak? Tak boleh. Yang ni lah ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sufi sebut mujahadah. Yang ni lah disebut apa? Kena tasfiyatu, ataupun kena proses tarbiyatun nafs, kena tarbiyah nafsu kita. Nafsu kita memang bukan suka kan, nak duduk la ilaha illallah, nak duduk depan TV ni seronok, tambah duk ada Olimpik lagi kan ni. Bola pula, peminat bola masing-masing ni minat kan, seronok kan? Duduk menghadap kiblat, fikir boleh tak? Terus duk ada pimpinan dengan imam pun, subhanallah, subhanallah tu. Kalau tak ada pimpinan kalau macam mana? Tambah kalau macam kat negeri Perlis tu macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, macam zikir tak? Tak ada pasal ya, angkat punggung tu belah tu. Terus kita duduk dengan ada pimpinan ni pun, tu zikir pun bukan zikir hati, pun mulut. Belum mulut kan, baru mulut, belum hati lagi. Kita nak belajar ni adalah nak belajar supaya dengan apa yang kita faham, bukan saja dengan kita faham tu iktiraf, macam mana pun proses ilmu dia kena faham dulu. Dah faham macam mana, tahu tak nilai dia, mahal tak, dapat iman menjadi mahal tak. Inilah panggil iman tasdik, pasal daripada akal fikir renung muhasabah, dapat faham, lepas tu nak masuk dalam hati. Nak masuk dalam hati dia kena proses tak? Proses dia latihan. Dan latihan tu pun bukan zikir di mulut saja, zikir dengan fikir. Ilah, apa perlu belajar dia? Tidak ada yang murajih, yang boleh memberatkan, mengada dan meniada, menghidup, memati, membendengar, bagi pekak, bagi bisu, apa saja yang dua benda yang berpasangan ni, melainkan Allah. Allah saja yang boleh buat segala-galanya. Allah saja boleh buat segala-galanya. Jadi itu yang dia kata, kita duk bahas bab macam ni, kita kena takdirkan dalil ini atas masalah wujud Allah Ta'ala. Baik, iaitu seperti berikut. Okey, yang ni nak baca panjang sikit lah.
dari segi kaedah berdalil ada sekali lalu kita dah bincang, yang ni sekadar nak lalukan kitab dia. Kena tengok serius sikit. Kata dia wujud dan adam, maksudnya ada dan tiada adalah sama. Yang ni atas pendapat yang umum disebut dalam kitab ni. Awal-awal kan disebut ada dan tiada sama berat. Lepas tu ada ataupun tiada, mesti ada yang memberatkan. Jadi ini kita kena takdirkan di atas wujud dan ada. Wujud terjemahnya ada, adam maksudnya tiada. Dan adam tu bukan Adam tapi Adam, Ain. Kalau Adam tu Nabi Adam. Dia kata ada dan tiada ni adalah sama. Bila sama, tak mungkin wujud sesuatu dengan ketiadaan yang memberatkan sebelah wujud. Tak mungkin. Betul? Lagi, begitu juga tak mungkin berubah benda yang telah ada kepada tidak ada dengan ketiadaan yang mentiadakan dia. Betul? Jadi Allah Ta'ala bagi kita cara berfikir betul lah tu. Cantik tu. Alhamdulillah. Lagi, di antara kedua-dua ini adalah sama. Tak mana sama? Keberangkalian untuk ada dan tak ada. Dia macam dacing barisan yang sedang ke? Tak sama. Untuk 2.6 bilion hilang. Mesti ada sebab hilang. Mereka pun dah bagi senarai lah. Contoh lah kan, ke sana sikit. Mesti ada pasal. Siapa ni? Ingat RM2.6 ke? Kalau susun duit RM50, tuan-tuan tahu banyak mana? 2.6 bilion tu. Berapa trailer? Macam mana tiba-tiba boleh jadi dalam projek satu MDB lah apa? Saja saya suruh berfikir kan. Okay. Jadi nisbah ada dan tiada ni asalnya sama. Bahkan kata dia tidak ada itu ialah asal bagi sekalian benda yang telah ada. Yang ni dia nak syarahkan atas realiti yang kita tengok. Dan kalau kita tengok betul-betul, antara ada dan tiada ni sebenarnya dia bukan dua yang sama, tapi sebenarnya asal ni tak ada, lepas tu ada. Boleh faham saya apa? Memang asal kitab-kitab pun, kalau kita belajar kitab Ummul Barahin, kitab Tauhid, memang dia kata asalnya dua benda yang memang keberangkaliannya ada dan tiada sama. Tu hidup mati. Cuma kalau kita kendung kita sikit, kita ni hidup kan mati sekarang. Okey. Asalnya hidup boleh, mati boleh tak? Okey, kalau sekarang ni memanglah kita ada keberangkalian hidup dan mati. Kalau nisbah sekarang ni ya. 100 tahun dulu memang tak ada. Memang tak hidup. Jangan kata tak hidup, ada pun tak ada. Ada pun tak ada apa? Tak pernah disebut pun. Itulah masuk Quran, lam yakun syai'an mazkura. Tak pernah disebut pun nama kita ni. Jadi asal kita sama berat ke? Tak ada. Tu dia kata. Bahkan sebenarnya tidak ada itu adalah asal bagi sekalian benda yang telah ada. Jadi antara ada tu apa? Kita sekarang ada. Nisbah makhluk ni, pasal saya sebut hakikat apa, semua perkara ni tu ada dua je. Hakikat ilah, hakikat makhluk. Dua je. Dia takkan jadi tiga. Dia tak ada menengahi. Dia hanya ada Allah, Mahasiwa Allah. Boleh faham? Bahasa lain apa? Allah, satu lagi Mahasiwa Allah, ataupun Allah makhluk. Makhluk tu siapa? Semua lah. Manusia ke, batu-batan ke, kayu-kayan ke, tumbuhan ke, gas, oksigen ke, planet ke, semua namanya makhluk. Itu adalah namanya Mahasiwa Allah. Baik, jadi atas kita bicara ni, sekalian benda yang ada dan ada yang kita bicara ni ada apa? Semestinya ada makhluk. Allah, nanti kita akan jumpa nanti. Allah memang ada. Dia akan ajar kita juga satu kaedah berfikir nanti. Adakah ada Allah pun, dia pun macam ni juga. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lepas tu dia ada. Itu kan? Yang tu subhanallah. Kita akan jumpa nanti dalam istilahnya dipanggil butlanul tasalsul, butlanul daur. Dan ada qanunul illiyah. Ada bab jumpa ni. Satu ke Allah Ta'ala ni, ulama ajar kita dengan disiplin ilmu yang dah betul, tepat. Apa dia? Wujud tak Allah? Kidam tak? Siap. Ada dia, ada yang sedia.
Ada dia bukan daripada tiada kepada ada, tapi ada yang sedia ada, azali, qadim, sedia ada, tentu ada, bukan daripada tiada kepada ada. Okey, alhamdulillah, selamat dah akidah kita, walaupun kita tak pernah fikir pun lagi. Bagus tak ulama dulu? Kalau baru nak fikir macam Wahabi tu, macam mana? Tu yang kelang kabut tu, merepek lah, dia kata apalah, inilah sifat 20 tak adalah hadis lah, tak adalah Quran lah. Ada tak ada, kalau kelain ada kita sepak bab tu ya, pening ada. Okey, macam mana pun asal tu yang dia dah kata sebenarnya tidak ada, bahkan kata dia tidak ada itu ialah asal bagi sekalian benda yang telah ada. Dan faham, benda yang telah ada ni ialah selain daripada Allah Ta'ala, kecuali kan Allah Ta'ala itu. Pasal sesuatu benda yang ada ni yang asalnya daripada tiada hanyalah makhluk. Allah subhanallah, Allah memang ada, tapi adanya dia bukan bermula daripada tiada. Masa tu Allah diistilahkan dia wujud. Wujud dia wujud yang kidam. Wujud dia dipanggil wujud yang zati. Itu istilah. Wujud kita wujud yang Adam. Wujud tapi Adam. Pasal apa? Pasal kita ada yang bermula daripada tiada. Bahkan ada ulama mengistilahkan kita, apa? Kita ni bukan wujud. Kita ini ialah ma'dumun idhafiyun. Dipanggil ma'dum idhafi. Apa ma'dum idhafi? Benda tak ada yang dengan sebab Allah Ta'ala bagi ada, baru ada. Itu maksud ma'dum idhafi. Itu istilah ulama kan. Kadang-kadang istilah ni pun kena ambil. Pasal kita baca kitab, kalau istilah tu mesti faham. Kalau tak faham lagi, ada jadi salah akidah pula. Apa dia? Dengar? Ada orang ajar macam ni. Ilmu tauhid kadang-kadang benda senang je, senang faham. Tapi pasal tak tahulah dia gila ke mana, atau dia faham tak betul. Dia kata apa? Yang ada ni Allah, makhluk semua tak ada. Jadi kita ni semua tak ada, tuan-tuan. Yang ada hakiki Allah Ta'ala. Kita ni hayalan saja. Kita ni ibarat bayang-bayang dalam cermin. Jadi sebenarnya tak ada. Yang ada ni sebenarnya Allah Ta'ala. Ada orang ajar tauhid dulu, pernah dengar? Kadang-kadang bukan ilmu tauhid, dia bunyi level tinggi sikit. Ilmu apa? Ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Ilmu hakikat makrifat kepala otak kau, tu ilmu merepet. Tak mana merepet tu jawab. Yang kata makhluk ni hayalan saja. Kalau dia kata hayalan, tuan-tuan, tuan ambil botol ni, atau baling atas kepala dia. Sakit tak? Hayalan ke betul? Okay, kalau hayalan nak baling lagi, itu je. Jadi ada tak hakikat kita? Ada. Jadi hakikat kita cuma kena faham, hakikat kita ni memang ada, tapi ada apa? Benda tiada yang diadakan. Hakikat kita ada makhluk, bukan ada Allah lain. Ada Allah, ada yang kidam, ada yang sedia, yang bukan ada daripada tiada. Ada kita? Bahkan tu yang saya sebut, kalau kita rasa bahasa ada, nanti kita perasan kita macam ada macam Allah Ta'ala juga. Memang ada. Kita tak rasa ketiadaan kita. Satu ulama tak istilahkan kita ni sebagai benda ada, tapi di istilah kita adalah ma'dum idhafi. Apa makna ma'dum idhafi? Benda tak ada yang diadakan. Nampak? Okey, saya tanya tuan, kita ada ke tak ada? Tuan-tuan jawab macam ni. Kita asalnya tak ada, diadakan. Allah sedia ada. Kita tak ada yang diadakan. Baru boleh beza kita dengan Allah Ta'ala. Baru nampak. Baru aku faham hari ni. Aku ni dulu tak ada, jadi ada yang bagi ada aku. Jadi aku ni hamba Allah, makhluk Allah, Allah yang bagi ada aku. Baru kita sedar kan. Kalau tidak bukan duk sedar, duk bingung kan tu. Tak pernah ada rasa Allah yang mengadakan kita daripada tak ada. Benda simple betul tak? Tapi dengan sebab kita faham ni Allah Ta'ala bagi, masuklah hati terus. Yang ni lah ilmu nafi', walaupun sekecil itu kan. Walaupun kita baru baca beberapa baris.
Kalau kita pernah belajar tauhid selama ni pun kadang-kadang belajar habis kitab tak pernah tersentuh dalam hati kita. Kita nak rasa aku ni tak ada, yang Allah lah bagi ada aku. Atas sebut istilah sekali lagi jangan sebut Allah wujud tak? Kita wujud ke Adam? Apa istilah saya sebut ni? Ma'dumun idafi. Kita adalah ma'dum idafi. Apa makna ma'dum idafi? Benda tiada yang diadakan. Baru kita perasan ni kita, oh aku ni tak ada, aku ni Allah yang bagi ada, aku ni mayat dia yang bagi hidup, aku ni pekak dia yang bagi dengar. Pasal kita duk bicara murajih ni, mesti ada yang buat kita jadi macam ni tau. Aku ni lemah, aku ni tak ada daya upaya, dia yang bagi keupayaan kat aku ni tak ada kehendak, dia yang bagi kehendak kat aku. Aku ni tak ada milik, dia yang bagi milik kat aku ni lapar, dia yang bagi kenyang kat aku. Semua dia, mana ada hak kita sendiri. Dan kita hilangkan rasa kita ni kepada makhluk, bahkan rasa dan semuanya datang daripada Allah. Illallah, 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 illallah. Itu yang dia kata asal. Bahkan tidak ada itu ialah asal bagi sekalian benda yang ada. Bahkan dakwaan benda yang sebelumnya tidak ada kemudian ada adalah sukar dan susah dipercayai adanya dengan ketiadaan wujud yang mengadakan. Yang ni sikit ujah dia tak bagi. Dia kata dakwaan nak kata benda yang sebelumnya tidak ada. Kalau satu benda yang memang asal tak ada, kemudian ada, kata dia adalah sukar dan susah dipercayai untuk kata adanya dengan ketiadaan wujud yang mengadakan dia. Betul tak? Benda yang tak ada sekarang ada, boleh tak kita percaya benda tu ada tapi tiada mengadakan dia? Okey tak? Bukan sukar dipercayai, siapa percaya bodoh. Boleh. Kalau ada bab macam tu pun nanti insya-Allah kita bicara tentang bab zat Allah Taala. Allah Taala zat dia saja yang dia ada, dan ada dia bukan daripada tak ada. Pasal yang tu orang kata apa, muktamad, memang tak boleh ubahnya. Kalau ubah maksudnya tonton sekali sewil. Yang tu yang jadi pada orang-orang kafir tu. Okey, kita nak alhamdulillah minta lindung pada hak tu, apa kita nak bicara ni. Tapi kalau benda yang memang tak ada, lepas tu ada, tapi ada dia, tak ada yang mengada, siapa boleh terima? Memang takkan boleh terima sama sekali. Tu dia nak sebut tu. Bahkan kata dia satu benda yang tidak ada dengan ketiadaan wujud yang mengada adalah dakwaan yang mesti berdasarkan kepada dalil yang kuat. Jadi untuk nak kata benda yang tak ada lepas tu dia ada, nak kata mesti ada yang mengada ni, mestilah berdasarkan dalil yang kuat, dan memang tu dalil kuat. Betul. Satu kaedah berfikir macam ni mudah apply kat kita lah. So 100 tahun dulu kita kat mana? Mana ada? 200 tahun dulu. Okey, 3 juta tahun dulu. Okey, dah boleh jawab dah. Memang senang jawapan tu, bagi soalan susah sikit. Okey. Masa kita 3 juta tahun dulu memang kita tak ada lagi lah. Okey. Ya, dengar. Sebenarnya ada ke tak ada? Ada. Ada kat mana? Ada alam roh. Mana ada roh lagi masa tu? Siapa boleh jawab betul? Nak bagi hadiah pun tak buat duit kan? Ada duit tapi tak buat dalam bukit. Jadi nak jawab apa? Ada ke tak ada 3 juta tahun dulu? Dengar elok. Ada. Ada kat mana? Ada dalam ilmu Allah. Ada tak ada dalam ilmu Allah? Orang Ta'ala tahu tak tahu lagi dia nak buat kita. Jadi kita ada tak ada masa tu? Ada lah, tapi bukan ada jasad macam ni. Ada apa? Ada dalam ilmu dia. Ilmu dia tu siapa? Ilmu Allah lah. Pasal wajib tak i'tiqad memang Allah ni walaupun makhluk ni belum buat,
Tapi semua apa yang hal yang ada pada makhluk yang bakal dibuat, semua dalam okey. Jadi kita ni sebelum kita ada ni, kita dalam ilmu Allah. Istilah lain disebut kita ni dalam ma'lumullah. Masa itulah istilahnya kita ni dipanggil ma'dum idafi. Maksudnya benda tak ada akan diadakan. Bila diadakan, ni lah baru ada, ni baru ada. Corok dah zaman nak ujung tahun dekat nak jumpa Dajjal lah. Baru ada. Taklah duduk zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, tak hidup zaman Nabi Musa. Kalau hidup tak tahulah macam nak oper kita kan. Tapi ketentuan Allah Ta'ala hidupkan kita lah ni ada tak dalam ilmu dia? Dia panggil apa tu masa tu? Ma'dum. Bila masa tu kita ma'dum idafi, sekarang ni masih lagi tak ma'dum idafi? Masih lagi lah, tak bertukar hakikat kita kan. Kita ni lah benda tak ada yang diadakan. Betul tak kita diadakan? Dan bila diadakan ni berterusan tak Allah Ta'ala mengekalkan ada kita? Betul? Bila dia putuskan nak bagi jadi kita tak ada, dia putuskan asbab dan kita akan beransur-ansur tak ada. Walaupun dia boleh hilangkan kita sekelip mata, tapi dia tak buat macam tu. Sunnah dia, pengurusan dia, macam mana dia adakan kita pun sikit-sikit dengan bersabab dia tiadakan kita pun sikit-sikit. Inilah hakikat alam yang kita kena kenal. Boleh faham? Kita beranak-beranak pada perut ibu besar ni terus ya? Siapa yang terus besar tu? Ada? Kan? Tak ada. Daripada kecil je tak? Jadi berterusan tak Allah Ta'ala menjadikan kita daripada satu hal ke satu hal. Allah Ta'ala dia tak jadikan kita, dia buat, lepas tu dia lepas ikut engkau lah macam mana. Subhanallah. Tak, bukan macam tu pengurusan dia kat kita. Macam mana? Dia jadikan kita dan dia memilik dan mengurus kita setiap inci proses tu, besaran kita dan apa yang berlaku pada kita in a very great details. Semua dia kan? Mana ada hal lain tu. Kalau kata kita hidup kan, kita hidup ni, mata kita hidup tak? Telinga hidup tak? Otak hidup tak? Lidah hidup? Kilang helio hidup? Kilang saraf hidup sekarang? Kaki hidup? Perut hidup? Hati hidup? Pankreas hidup? Buah panggang hidup? Kalau mati tu yang buah panggang tak function tu dah kerah. Tu kena dialisis tu. Ditarik satu je. Jenis berubat kau jenis bayarlah harga. Sehari berulang. Itu buat dialisis mata, hidung. Mahal tak dia bagi kat kita? Siapa bagi semua? Allah. Kalau kita renung tuan-tuan dapat tauhid. Tuan-tuan buat macam ni kalau fikir, tuan-tuan wali terus. Tapi wali 5 saat lepas tu kuali balik. Pasal apa kuali? Jawab. Masa tu je faham. Tapi macam mana pun dapat faham saja. Terus tak kena faham ni? Terus. Tu apa saya sebut dia kena apa? Kena latih. Latih apa? La ilaha illallah. Satu Rasulullah isyarat, jaddidu imanakum. Kamu hendaklah memperbarui imanmu. Iman kat mana? Hati. Macam mana nak memperbarui sini? Latihan dia kat mulut untuk sebut. Tapi untuk masuk sini kena apa? Kena running kat sini. Bukan jadi sewil kan? Nak juga running. Kena fikir apa? Makhluk ni, aku ni takkan boleh ada melainkan Allah yang mengadakan. Tiadalah yang boleh mengadakan tu illallah la ilaha illallah. Tiadalah yang boleh mengadakan aku melainkan Allah. Mengadakan aku pun tak, tiadalah lain melainkan Allah. Bukan saja mengadakan aku, tiadalah yang membolehkan seluruh alam ni, takkan boleh ada yang mengadakan dia. Illallah. Kalau tuan-tuan nak huraikan, teruslah huraikan tu. Tiadalah yang mengadakan pendengaran aku, tiadalah yang mendengarkan penglihatan aku, tiadalah. Kita cerita baru bab ada je. Baru cerita bab ada je. Allah ada tak? Dan dia mengada tak? Dia mengadakan apa yang ada kat kita. Kita sebut satu-satu bagi detail. Dia yang mengadakan nyawa aku, dia yang mengadakan pendengaran aku, dia yang mengadakan jasad aku, dia yang mengadakan penglihatan aku, dia yang mengadakan
percakapan aku, semua dia, mana ada hal lain. Betul tak kalau kita latih betul-betul lepas tauhid, betul tak? Tuan-tuan nanti tuan-tuan akan rasa macam ni. Tuan-tuan bangun tidur, kita baru mati je tak? Hidup tak? Siapa hidup dengan aku? Kita sebut dengan tenang hati. Tak sebut doa yang kita tak hafal tu pun tak apa. Kita tak hafal. Kalau hafal bagus lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bila bangun je kita rasa aku mati tadi, sekarang aku hidup balik tak? Siapa hidup? Allah hidup aku. Kalau tuan-tuan tak baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana pun, tuan-tuan telah dapat iman tasdik di hati. Apa ni? Tuan-tuan dapat rasa di hati sekarang Allah menghidupkan aku. Dapat iman tak? Iman apa nama tu? Iman tasdik qalbi. Iman qalbi. Bukan iman taslim, bukan iman taklid, bukan iman marempit tadi saya guna bahasa itu. Tak? Kena latih tak? Agak selalunya tuan-tuan bangun tidur sebut tak? Aduh. Sebut ke tak sebut? Sebut masuk hati ke sebut mulut je? Mulut je. Okey. Satu kita semua kena usaha lah, kena repair sikit keadaan ni. Saya tak kata tuan-tuan, saya sekali lah tu. Takkan saya ajak tuan-tuan saya membodoh gitu je. Ajar orang untuk jadi baik, kita pun kelang kabut. Nak. Memang sebab saya kan, saya duk mengaji apa, guru duk ajar satu lah ni. Baru kita sedar kita punya tauhid ni memang teruk lagi. Selama ni kita belajar tauhid, belajar dengan ilmu saja. Kita tak pernah belajar untuk rasa di hati. Okey. Jadi yang ni macam mana pun untuk rasa di hati ni tu yang fakta perlu, betul tak? Hujah perlu. Ni proses-proses untuk kita menerima dengan akal, menerima dengan munasabah. Bila akal dah masuk, terima munasabah, betul? Proses dia sekarang bagi dapat yakin di hati. Yakin di hati ni barulah nama iman. Baru iman kan? Baru kita iman ke Allah Ta'ala. Jadi tak dapat tidak, mesti ada satu dalil kuat untuk menunjukkan memang kita ni daripada tak ada, mestilah ada yang mengadakan kita, barulah kita ada. Jadi, dan memang itu dalil kuat. Okey. Tetapi akan ternyatalah setelah dikaji, kalau kita renung elok-elok, bahawa tidak ada itu adalah asal bagi sekalian makhluk. Kalau kita kaji renung-renung, kita ni ada dengan tak ada sama ada ke, sama berat ke asal kita tak ada. Asal kita memang tak ada. Kalau ada pun jawab tadi lah, kita ada kat mana? Ilmu Allah, alhamdulillah. Mana? Macam mana pun fikir tak? Kalau fikir tentang ilmu Allah Ta'ala tu, masa kat ilmu Allah Ta'ala tu, hak Allah Ta'ala untuk dia nak bagi ada kita ada kita. Betul tak? Pada masa tu kita ada dua kebarangkalian, ada diadakan atau dijadikan. Cuma bila dia putus nak bagi ada, yang ni lah dipanggil ma'dum idhafi. Kalau diputus memang tak akan ada yang kita, yang ni dipanggil ma'dumul mahal. Kok tuan-tuan tak faham lagi, pening pula, biar je lah. Maksudnya yang tu memang ditiadakan sama sekali, memang tak ada punya, memang takkan tak ada, memang takkan ada punya. Pasal Allah Ta'ala putus memang tak ada. Cuma apa benda tu, mana kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan tak ada tu. Kalau buat misal tu macam ni, syurga neraka nanti binasa tak? Tidak, dia mana tahu. Dah memang kita diajar itikad macam tu, dia Allah yang maklumkan kat kita melalui Rasul dia, bagi tahu memang syurga neraka dia takkan binasakan. Jadi membinasakan syurga dan neraka ni perkara yang takkan jadi semata-mata. Sampai bila? Pasal apa? Pasal memang dia nak kekalkan syurga dan neraka. Begitu juga siapa yang penghuni syurga dan penghuni neraka. Macam mana pun saya sebut lagi jauh sangat tu, jauh sangat. Okey. Asal nak sebut ialah memang asal kita ni daripada tak ada. Baik. Tidak ada itulah kata dia, kalau ikut dari segi, kalau kita fikir dah renung dan kita kaji, tak ada itulah terlebih berat dan kuat berbanding dengan nak kata keberangkalian kita ni asalnya ada dan tak ada sama berat. Dan ialah dakwaan yang terbukti dengan sekuat-kuat dalil bahawa benda itu asal tidak ada dengan zahir pandangan kita.
Memang kalau kita lihat dengan mata, setiap benda yang ada depan kita sekarang ni, memang kalau kita renung dan kaji, asalnya tiada. Betul, kita kalau kita renung elok-elok, kita 1000 tahun dulu antara ada dan tiada ke tiada? Antara ada dan tiada. Ngantuk ke apa ni? 100 tahun dulu lah, kot lama-lama sangat, kot lama sangat kan, tak faham nak tak kira pula. 100 tahun dulu, adakah kita ni antara ada dan tiada, ataupun kita tiada masa tu? Tak ada. Nah, itulah sekuat-kuat dalil dia. Macam mana pun yang ni dia nak cerita asal usul aja. Boleh? Faham? Dan bila kita ada sekarang, perkara yang mesti disabitkan apa dia? Yang mengada kita tu mesti ada, dan yang mengada itu tu ialah Allah. Siap. Contoh berfikir yang ada sebut seperti anak Zaid yang belum ada. Ni kalau ada orang nama Zaid lah kan. Anak Zaid ni tak ada lagi, dan tak boleh hendak dikatakan ada, dan memang kita tak boleh nak kata dia ada. Jadi dia asal ada ke tak ada, ke antara ada dan tak ada sama berat. Masing-masing punya kaedah berfikir lah. Tapi kalau ikut dia kata yang kuatnya, senang, mudah, dan memang terbukti sekuat-kuat dalil apa? Asal kita tak ada. Cicit kita ada lagi tak? Ada ke tak ada? Ke antara ada dan tak ada? Tak ada. Tak ada lagi. Nantilah baru akan ada. Tapi ada tak ada mana nak tahu. Tapi sekarang ni confirm tak ada. Betul ke tak ada? Untuk asal kita ada ke tak ada? Ke antara ada dan tiada? Tak ada. Tu disebut tu. Jangan pening dah. Boleh faham? Saya kata ustaz ni ajar apa tu, pening aku. Dah. Benda senang ni. Benda senang je. Okay. Buktinya kata dia mana Zaid tadi, buktinya kata dia ialah tidak ada itu sendiri. Mana ada? Kalau Zaid, ada orang nama Zaid tu, Zaid tu kok payah. Bos ni cicit kita yang kelima ada. Kot ada orang cucu lagi, ada orang cicit pula, payah lah bubuh. Cicit kita yang kelima ada. Ada. Mana ada lagi sekarang? Maksudnya, kalau nak jawab ada pun macam mana? Tapi teknikal lagi lah, nak pandai nak jawab. Ada tak? Ada, tak ada pada ilmu Allah. Tapi mana kita tahu? Kita memang tak tahu. Allah tahu tak? Allah memang tahu segala-galanya. Tapi kalau atas kita bicara ni sebab mengada dan tiada, ada lagi cicit kita yang kelima? Tak ada. Jadi asal cicit kita tak ada. Kalau asal cicit kita tak ada, kita asal kita tak ada. Alam ni asal dia bila tak ada, makdum nak nama dia. Lepas tu ada ma'dumun idafi. Boleh? Maka kata dia tentulah batal ada sesuatu dengan tidak ada yang menjadi. Jadi nak kata ada sesuatu dengan tiada yang menjadi mustahil. Hadirin sekalian, dengan kita faham bab wujud ni saja tuan-tuan, kalau kita apply kan dalam seluruh apa perkara yang ada pada diri kita, khas yang saya duk ngaji yang tuan-tuan guru sebut, yang disebut oleh ulama-ulama tauhid kita, yang mereka telah mudahkan untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala, dan feel Allah Ta'ala, dan rasa ke Allah Ta'ala. Disuruh kita hadirkan 7 sifat yang asal kita belajar sifat ma'ani tu, sebut dia dan rasakan kita ni asalnya tak ada. Allah yang beri kita sifat-sifat tu. Apa dia? Hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Memang sifat Allah Ta'ala dia lah. Kita belajar ni namanya sifat ma'ani, sifatul zatiyah. Memang sifat ni ke Allah Ta'ala kan? Sifat ni semua ke Allah Ta'ala. Baik, bila Allah Ta'ala sifat ni, mustahil tak sifat ni tak ada pada dia? Betul tak? Mustahil kan? Jadi mustahil dia mati, mustahil dia jahil, mustahil dia terpaksa, tergagah, tak ada kehendak, mustahil dia lemah, mustahil dia pekak, mustahil dia buta, mustahil dia bisu. Dan susun sifat ni tuan-tuan, saya duk ngaji tutup guru dia ajar dengan hayat dulu. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Selalu kita susun kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia susun tu mengikut kaedah berfikir.
Kita mula-mula ada dulu, lepas tu apa nikmat paling besar sekali? Dah ada, beranak. Apa nikmat selepas beranak? Anak ada, apa yang nikmat besar itu? Nyawa lah tuan-tuan. Tak ada nyawa nak buat apa? Tanam kubur lah, mati. Betul. Jadi paling besar kat kita yang kita nak renung, yang Allah Ta'ala bagi ada kita setelah dia wujudkan jasad kita, apa? Hayat. Tu fikir hayat dulu. Hayat pun bodoh je, tapi tak ada pengetahuan. Macam mana? Mesti ada ilmu dulu. Dah ada ilmu baru kehendak. Kalau susun tu tertibnya tu lah. Jadi saya nak sebut sekali lalu aja yang disusun dengan hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Asalnya kita semua tu tak ada. Jasad kita tak ada, sifat ni pun tak ada. Okey, bagi sedar macam ni. Aku ni mayat. Allah yang hidup. Lepas tu dia yang hidupkan aku. Baru kita sedar kita hidup ni dia bagi. Baru sedar diri dia. Kalau tidak macam mana? Duk itikad makanan lah bagi hidup aku, Najib bagi hidup aku. Barisan Nasional yang bagi air, bagi api. Habis tu memang out terus duk sokong kawan tu lah, tak ada orang lain. Okay, sekali lalulah ke sana kan. Kalau tak ke demo pun kita sokong pada makhluk, kita akan berpegang duit lah tu, makanan yang sihatkan aku, ubat yang sihatkan aku, mak aku yang hidupkan aku, bapa aku yang hidupkan aku, majikan aku yang hidupkan aku. Syirik tak? Jadi untuk tak nak bagi syirik ni macam mana? Nafi kan, apa, bukan nafi, sedarkan kita ni tak ada, dia bagi ada. Betul, kita ni mayat. Lepas tu Allah yang bagi aku hidup, dia yang menghidupkan aku. Cuma hayat, Allah hidup, jadi kita, dia yang bagi kita hidup. Aku jahil, jadi Allah, dia ada ilmu, Allah ada ilmu, aku macam mana? Bengong, bodoh, jahil. Macam mana? Dia yang bagi aku ilmu. Aku ni tak ada sebarang kehendak dan keinginan, dia yang bagi aku kehendak nak main mengaji, nak dengar kuliah, nak faham, nak usaha tak mengantuk. Allah yang Ta'ala bagi. Betul, aku ni lemah, mana ada kuat dan keupayaan pada kita, tuan-tuan. Betul, siapa bagi? Allah yang kuasa, dia yang kuasa, dia bagi aku kederat dan keupayaan yang munasabah, yang layak untuk aku ada keupayaan tu. Aku ni buta, dia yang bagi aku lihat. Aku ni pekak, dia yang bagi aku mendengar. Aku ni bisu, dia yang bagi aku bercakap. Sedar tak kehambaan kita? Hamba tak kita? Hina tak kita? Baru kita rasa Allahu Akbar, Allah hebat. Pasal apa hebat? Aku ni semua apa yang opposite Allah Ta'ala, itulah kita asal. Untuk pasal apa tak opposite? Pasal apa dia hidup? Dia masih melangsungkan beri kurniaan hidup dia pada aku, masih dia melangsungkan beri ilmu pada aku, masih dia melangsungkan beri iradat kepada aku, masih dia melangsungkan memberi kudrat kepada aku, masih dia memberikan keupayaan sama kepada aku, masih dia memberikan keupayaan basar kepada aku, masih dia memberikan keupayaan kalam kepada aku. Satu, aku ada sifat-sifat tu dan nampak aku. Tu lah kat kita kan. Nampak kita tak? Nampak kita ke nampak Allah Ta'ala? Nampak kita. Kenapa Allah Ta'ala? Bila nampak kita ni lah yang kita kena sedar, kita ni walaupun nampak kita, sebenarnya dalil besar dengan apa yang kita nampak untuk mendalilkan Allah lah yang mengadakan kita dan memberi kita hayat, memberikan ilmu, memberikan iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Sipil dia macam tu tau. Tapi rasa tak Allah Ta'ala bila kita tengok kita, nampak tak Allah? Kita nampak ke Allah ke nampak ke kita? Apa masalah kita ni? Dia terhijab. Apa hijab kita? Bukan ada hijab dinding yang apa pun. Hijab apa? Hijab ni hijab asbab. Dan hijab dengan boleh nampak mata zahir, kita tak nampak yang hakiki. Tapi kalau renung baru dapat dia. Kita asal mati dia. Siapa hidup? Ni hidup ni bukan kita hidup, Allah Ta'ala hidup ke? Tak, Allah yang hidup. Aku mayat, dia bagi hidup. Ni hidup, dia dah bagi hidup, satu hidup. Ni dia dah bagi hidup, ni satu hidup. Jangan tak tahu tau. Ni
Kita mendengar ke Allah Ta'ala mendengar? Ke kita dah Allah Ta'ala mendengar? Dah, Allah mendengar. Ini kita mendengar? Jawab. Allah kita mendengar. Dengan tahu baru ilmu, bodoh mulut. Ilmu dah faham pun, faham alhamdulillah lah. Tapi baru duduk ni, macam mana nak bagi terang mata hati? Latihan. Tak ada layak hayat melainkan Allah. Aku ni mayat, dia yang bagi aku hidup. Aku ni mayat. Disebah latihannya tuan-tuan. Sikit buat misal untuk kita boleh kenal siapa kita, dan supaya kita memang boleh isbatkan wujud untuk Allah Ta'ala. Nisbah sifat kesempurnaan, sifat hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam, semua ialah hak Allah Ta'ala. Tengok, fikir sikit macam ni. Buat misal lah. Apa? Kita sekarang, kita main masjid surau je tak? Kita wangi ke busuk? Mengaku biar wangi tak? Syekh busuk. Untuk nak pergi semayang, macam mana nak pergi wangi? Ambil minyak wangi, minyak peri pun ada, ambil sapu. Okey, soal, jangan silap jawab. Siapa yang wangi? Bukan tanya Allah lah. Allah wangi. Saya nak cerita apa ni? Saya cerita minyak wangi lah. Dahsyat dia orang ni, terus Allah. Dahsyat dia orang. Saya nak cerita ni pergi masjid ni, janganlah duk hayal lah. Dengar saya akan buat apa? Okay. Kita pergi masjid ni. Sagi orang kita pasang busuk ketiak aku ni. Buat macam mana? Ambil minyak wangi sapu. Wangi tak sekarang? Okey. Orang kata, "Oi, wangi lah kau." Okey, dengar kan. Sapu wangi. Minyak wangi itu wangi. Bukan kita. Kita apa? Busuk. Tapi bila kita pakai minyak wangi, lalu kat orang, kau hang wangi Okey. Kan? Syok tak orang kata kita wangi? Kena tipu. Kena tipu. Pasal apa kena tipu? Minyak wangi, yang wangi kita pasal aku wangi. Itulah kita sekarang. Kita hidup tak? Kita rasa aku hidup, aku sihat, aku kuat, aku kaya, aku mendengar, aku melihat, aku pandai, aku alim, aku ulama, aku ustaz. Saya sebut saja lah. Macam mana? Rasa kita tak? Kena tipu. Siapa tipu? Kita tipu kita. Ni yang kata tertipu dengan nafsu sendiri. Tertipu dengan nafsu sendiri. Jadi nafsu kita tipu kita tak? Ni yang kena mujahadah nafsu. Pasal nafsu kita tipu kita sekarang. Untuk kena bagi sedar. Wangi tak aku? Aku busuk. Minyak wangi yang wangi. Dia tak akan tukar hakikat. Minyak wangi ada kat kita tu. Yang itulah kalau istilah saya sebut ni, itulah idafi. Faham idafi ni? Ada ma'dum idafi ni. Kita ada ke tak ada? Asal tak ada lah. Memang tak ada. Betul? Macam mana boleh ada? Pasal diadakan. Sekarang kita rasa Allah ada ke kita rasa kita ada? Kita rasa kita ada. Yang nak bohong lah. Betul tak kita rasa kita ada? Kena faham. Adanya kita ni ada idafi. Ada kita, tapi pasal kita nampak kita nampak ada orang Ta'ala tu dia beri kat kita. Nampak kita ada, kita rasa kita ada. Itulah minyak wangi bubuh kat kita rasa kita wangi. Padahal yang wangi itu ialah minyak wangi. Boleh faham? Tu kita hidup lah sekarang. Siapa hidup? Maksudnya tu tak kenal minyak wangi ni. Saya ngaji tuan, bahasa minyak wangi itu cukup tajam untuk saya faham. Satu saya bagi kat tuan. Tajam tuan bahasa tu. Satu, kita busuk tak? Bila kita faham kita busuk, minyak wangi lah yang wangi. Atas kita bicara hidup. Siapa yang hidup? Allah hidup ke kita hidup? Allah hidup. Untuk pasal apa kita rasa kita hidup sekarang? Pasal hidup Allah, sifat hidup dia tu, dia hidupkan kita. Maka kita nampak kita hidup. Zahir nampak kita hidup. Pasal apa? Pasal minyak wangi ada kat kita. Satu nampak kita wangi, satu nampak kita hidup. Pasal dia bagi kita hidup. Kalau dia bagi kita mati, masa kita mati tu tak ada dah lah nak sedar rasa dia yang bagi hidup. Masa tu kena tanya je lah.
Dan kita dah tak kenal dia, sekarang ada proses dah nak kenal dia. Boleh faham saya cakap apa? Jadi kenalilah minyak wangi lah. Minyak wangi yang wangi kita adalah busuk. Jadi kita ni, kita adalah makhluk. Bila kita makhluk, Allah yang bagi jadi, Allah yang bagi hayat. Kita ni jahil, kita adalah mayat jahil. Kita adalah mengikut, memang tak ada kehendak apa-apa. Dia yang bagi kuasa, dia bagi kita mendengar, dia bagi melihat, dia bagi bercakap. Cuma yang nampak sekarang, nampak aku ada, aku hidup, aku ada ilmu, aku ada kehendak, aku ada kuasa, aku mendengar, aku melihat, aku boleh bercakap. Macam rasa tak keakuan? Di situlah kita tertipu. Siapa-siapa yang terlindung, dapat faham kau Allah Ta'ala ni, lagi tebal lindung, lagi tebal lah jauh pada Allah Ta'ala. Yang tu kata, aku cari harta susah payah. Aku cari harta susah payah. Padahal dia pun, kita pun tak ada yang bagi ada, Allah yang bagi ada. Kita boleh rasa harta tu kita punya. Ikut akulah nak buat apa aku punya harta. Ini masalah kita. Tu kata, lagi tebal rasa keakuan, lagi banyak, lagi tebal lah akan jauh pada Allah Ta'ala. Apatah lagi ada wujud, takabur, besar diri, heran diri. Jauh tak? Jauh. Dia akan jadi apa? Sifat-sifat mazmumah banyak. Tu yang kena tazkiyatun nafsi. Bahkan atas kita bicara syirik tadi, syirik tak kita? Nak kita hidup, kita rasa siapa hidup? Aku rasa aku hidup. Sepatutnya kena rasa macam mana? Allah yang hidupkan aku. Dia yang ahyana ba'dama amatana. Baru kita hamba masa tu. Kalau tidak, kita rasa kita telah syirik pada Allah Ta'ala pasal kita rasa aku yang hidup. Apatah lagi aku hidup lagi, aku ada ilmu, dan aku ada ilmu aku hebat, orang lain tak boleh challenge aku. Macam ujub lah nama dia. Ya, lingkup lagi dah. Satu mazmumah datang bertiba-tiba kan, lepas satu punca dia apa? Tak kenal wujud Allah. Wujud dia pun, dia punya keyword dia memang besar tuan-tuan. Ulama kita duk ajar, besar dia tahu mana? Wujud ni. Satu ulama ajar apa dulu? Wujud dulu. Wujud dulu. Faham wujud ni? InsyaAllah faham semua. Tapi itulah, nak latih semua-semua tu kot lambat dan susah kan, pasal nak latih banyak-banyak. Bagi fokus satu-satu, ambil tahu wujud dulu. Aku ni ada, Allah yang bagi ada. Asalnya tak ada. La ilaha illallah, tiadalah yang ada sifat ada melainkan Allah. Aku ni tak ada yang diadakan. La ilaha illallah. Ada yang tu kan, sebulan, setahun tuan-tuan bawa tu zikir. Ada anak kan, terus nak jadi wali. Tuan-tuan baru belajar penumbuk macam ni, nak lawan Olimpik boleh? Korah kena sekali ya, tergolek tu kan, mampu TKO. Pasal apa? Kena latih. Itu lah latih bodoh ya. Tu nak saparing. Yang ni saparing dengan nafsu kita lagi lah, betul tak? Sebenarnya setiap saat tuan-tuan lupa, tarik balik, ingat balik. Yang ni yang ulama ajar istilahnya mujahadatun nafsi, mujahadah nafsu. Dan nafsu tu siapa? Kita lah tuan-tuan, diri kita tu. Baik, jadi maka tentu batal ada sesuatu dengan tidak ada yang menjadi mustahil. Jadi kenal ya diri kita, kita ni dulu tak ada, Allah yang bagi ada. Dan segala sifat kesempurnaan kita pun Allah yang bagi ada. Yang kita ni asalnya ialah mayat, kita adalah jahil, kita tidak ada sebarang kehendak, kita ni lemah, kita ni pekak, kita ni buta, kita bisu. Allah yang sempurnakan segala sifat tu kat kita. Kalau kita boleh duduk merenung fikir tu tuan-tuan, dapat tauhid lah. Memang kena ada masa tuan duduk. Kalau tuan zikir kalau tak zikir pun kan, pasal zikir tu mulut ya. Kadang-kadang dengan sebab sebut di mulut dia ganggu berfikir ke. Tuan duduk fikir tu, aku belajar apa ni? Allah ada,
Kalau tuan-tuan boleh ambil istilah, ambillah istilah arjuhanu bila merajuhin apa-apa sebut. Takkan aku ni saya tak ada kepada ada yang mengadakan aku. Allah dah dia bagi ada, dia yang bagi aku hidup. Aku ni asalnya mati, mayat, dia yang bagi aku hidup. Ni hidup siapa? Pasal dia masih memberikan dan melangsungkan hayat dia kepada aku. Satu aku hidup. Yang hidup huwal hayyul qayyum, dia saja yang hidup, dia sajalah yang boleh berdiri sendiri, yang tak hajat pada sesuatu. Aku ni fakir, aku berhajat pada dia, dia yang menjadikan aku. Kalau dia tak jadikan aku tak ada dalam muka bumi ni. Dengar apa saja je, dia tak? Kalau tuan-tuan buat itu, tuan-tuan boleh meleleh air mata sebab rupanya bawa aku sedar, aku siapa, memang boleh menangis lah. Tapi kena latihan lah. Tuan-tuan tak latih, mampu tak menangis? Tak boleh lah, dia tak nangis, dia tak boleh nangis sendiri, dia kena fikir. Yang ni yang kalau saya ngaji kan tutup dulu sebut yang ada isyarat Nabi SAW. Hadis ni disebut dalam satu hadis yang disebut sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kumpulan manusia yang Allah Ta'ala beri naungan di akhirat esok, yang pada hari itu tak ada naungan dan teduhan melainkan teduhan Allah Ta'ala. Antaranya disebut apa? Rajulun rajulun zakirullahi khalian fafadat ainahu. Ada sebut dalam hadis macam tu. Dia kata apa? Antaranya ialah asal hadis itu sebut lelaki, tapi termasuk dia perempuan. Sebut lelaki itu atas ghalib, sebut dalam tertib hadis. Laki perempuan tak kira, tapi orang ni yang mana? Rajulun zakirullah, dia ingat Allah Ta'ala, ataupun rajulun yazkurullah, dia ingat Allah Ta'ala. Ingat ni khalian, asal makna khalian ni, dia tak ingat lain dah melainkan rasa dalam hati dia hanya Allah, diisbatkan hanya pada Allah Ta'ala. Aku ni ada, yang bagi ada aku ni Allah. Jadi dia boleh sampai rasa macam mana? Aku ni tak ada, Allah yang bagi ada. Allah yang ada kat aku. Aku ni tak ada, dia yang bagi ada kat aku. Dia yang ada kat aku. Dia ada yang ada tu. Dia ada kat aku. Aku ni mayat, dia yang hidup kat aku. Dia yang hidup kat aku. Aku ni jahil, dia yang bagi aku ilmu. Dia yang bagi aku ilmu. Dia sampai tak ada dah dalam hati dia melainkan Allah. Yang ni yang disebut oleh ulama sufi, ma fi qalbi ghairullah. Sentiasa ulang latih macam ni. Lepas tu apa jadi? Fafadat ainahu, leleh mata dia. Pasal apa? Terlalu mengenang, ingat dan datang perasaan ishq, muhabbat. Apa dia? Dapat rasa cinta dan kasih ke Allah Ta'ala. Aku ni tak ada, dia bagi ada. Ya Allah, besarnya jasamu padaku, ya Allah. Leleh mata dia. Air mata ni adalah pemadam api neraka akhirat. Ada formula tak saya bagi kan? Ada. Saya pun formula tu guru bagi kan. Tapi nak buat memang kena mujahadah. Tuan-tuan bangun malam tahajud, bukan tahajud kan, bangun duduk tafakur ni. Tafakur. Duduk tafakur. Boleh faham kan pelajaran kita kan? Kita ada sudah ada. Hal lain kok susah kan? Ada, dan segala sifat yang kita sebut ada. Aku ni memang ada, tapi aku asal tak ada. Allah yang bagi ada aku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh mengadakan aku. Yang tak ada sifat ada ni, tak ada melainkan Allah. Jadi yang ada Allah. Aku ni apa? Aku ni tak ada, yang dia yang bagi ada aku. Jadi yang ada tu Allah, dia yang bagi ada aku. Aku ni kena ada, kena bagi jadi ada. Aku ni kan tak usah aku lah, bagi ke dia lah. Allah yang menjadikan aku, Allah yang bagi aku ada, Allah yang bagi aku ada. Jadi yang ada ni siapa? Allah aja yang ada. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah saja yang ada. Aku ni diadakan. Hayat, tiada lah yang hayat melainkan Allah. Aku ni apa? Dia yang bagi aku hayat. La ilaha illallah. Allah saja yang hayat. Aku ni mayat, yang dia yang bagi hayat kat aku. Jangan kata tuan-tuan kalau bawa begitu, tambah tuan-tuan boleh bawa sampai 2 jam, 3 jam. Fikir tak tu je, tak peduli orang lain. Bini panggil pun, abang duk buat apa tu?
Dia fikir apa tu? Kita tak sedar lah. Apa? Bini sampai tarik baju ni. Apa? Siapa? Tenggelam mengingat Allah Ta'ala. Bunyi api lah macam tu. Jadi boleh jadi kan? Inilah jadi pada sahabat Nabi SAW. Dia orang jangan kata nak zikir macam tu, solat jadi gitulah. Allahu Akbar. Kalau ada panah pun masa bila dah cabut? Masa tu lah cabut. Masa apa? Masa solat lah paling kemuncak ingat Allah Ta'ala. Ingat apa? Ingat macam kita dah sebut ni lah. Aku ni siapa? Allah Akbar. Allah yang hebat sekali. Aku hebat tak? Aku ni tak ada, dia yang bagi ada. Aku ni banyak, dia yang bagi hidup. Allahu Akbar. Allah yang hidup, Allah yang ilmu, Allah yang iradat, Allah yang kudrat, Allah yang sama basal kalam. Semua sifat kamalat kesempurnaan dia kat dia. Aku ni apa? Aku ni hina, aku ni lekeh. Aku sangat berhajat pada dia. Bar hidupnya aku, ya Allah. Sampai istilahnya dia lupa hal dia, cabutlah panah. Cabutlah. Dia kan peduli ke panah tu. Siapa? Sebut bini kejut pun tak bersedar lah. Siapa? Dia ingat Allah Ta'ala. Yang ni lah kalau nisbah sembahyang akan bawa pada khusyuk, akan ingat pada Allah Ta'ala sampai teratur. Kalau nak bawa ke sembahyang tuan-tuan, sebenarnya dia lagi susah, tapi ilmu dia macam tu. Yang kita nak latih ni macam mana? Luar sembahyang bagi satu masa berat. Tuan-tuan cari masa. Ilmu secara umum saya dah ajar tuan-tuan. Tuan-tuan nak secara khusus jumpa lain. Sebab memang amalan-amalan macam ni dia ada istilah khusus. Kalau umum saya dah bagi. Khusus tuan-tuan kena khusus. Khusus tu apa? Jumpa lain lah. Okay, siap. Macam kalau tuan-tuan dengar ada seorang ustaz cerita tentang kebaikan mak tahfiz pondok dan sebagainya. Anak tuan-tuan kalau mengaji kat sini macam ni. Umum tuan-tuan dah dengar kebaikan dia. Nak khusus macam mana? Jumpa lah lepas tu. Macam mana nak hantar anak saya ustaz? Ni bukan anak saya ustaz. Nak hantar saya macam mana? Nak hantar saya. Saya nak hantar ni. Saya nak pergi mengaji ustaz. Anak saya tak mau mengaji, saya nak mengaji. Macam mana ustaz? Jumpa. Jumpa buat apa? Saya nak tunjuk pada orang yang selayaknya untuk dijumpa, untuk bawa jalan tu. Saya dah bagi secara umum. Memang amalan-amalan ni tuan kena benda-benda macam ni ada secara umum, bagi umum. Nak khusus macam mana? Siapa yang memang istilahnya seriously untuk sampai apa yang sepatutnya nak sampai, macam mana sebut ni, kena dealing lain lah. Kena deals yang lain. Boleh faham? Deals yang khusus lah. Okey, siap. Jadi nak kata ada benda lain ni, ada sesuatu benda dengan tidak ada yang mengadakan ni, maka kata dia tentu batal ada sesuatu dengan tidak ada yang menjadikan, kerana asal sesuatu ni adalah tidak ada. Berdasarkan kaedah macam ni, baqa'u makana ala makana. Yang ni sikit kaedah Arab ni tuan-tuan. Apa dia? Kekal keadaan yang telah ada, begitulah atas kelakuan yang telah ada. Baqa'u makana ala makana. Setiap apa yang sesuatu, dia akan kekal di atas apa asal dia. Asal yang sebut kaedah tu apa dia? Kita tak ada. Bila tak ada, apa akan jadi? Asal kita tak ada, dan seterusnya kita akan tak ada lah tak? Tapi kita ada ke tak ada sekarang? Apa fahamnya? Mesti ada yang mengada. Cuma ada istilah-istilah tu tuan-tuan susah tu, biarkan je. Lagi pula kata dia, sekira-kira berlaku bahawa benda itu terjadi tanpa ada yang menciptakan dia, bahkan dia lahir dengan sendirinya, bermakna tidak wujud itu tak ada tu boleh melahirkan sesuatu. Jadi kalau ada orang faham satu benda ni tak ada, lepas tu dia boleh ada dengan sendiri, berarti tak ada ni dengan tak ada tu, tak ada ni boleh mewujudkan sesuatu. Boleh ke? Mana boleh benda yang tak ada ni boleh wujudkan sesuatu? Mana boleh? Boleh macam ni, tak ada, lepas tu dia ada, dan dia bagi dia ada, tapi dia tak ada, tapi dia yang bagi dia ada. Okey, bangang gila tak?
Tu yang mangang gila tu. Mana boleh jadi tu? Betul kita tak ada dulu, betul kita ada. Macam mana kita ada? Tak ada tu yang mengadakan kita. Lagilah sivil. Betul, kita yang bagi ada, tapi kita tak ada, tapi kita yang bagi ada kita. Tuan-tuan sedar, tuan-tuan bagi ada tuan-tuan dulu. Gila juga. Boleh terima tak kenyataan tu? Tak boleh. Betul apa? Mesti ada yang mengadakan kita. Baik. Ayat lain yang sebut bermakna tidak wujud itu yang memberi kesan dan mempunyai kekuasaan